Salam sejahtera kepada yang menonton video ini, khususnya untuk panel 1 saya yaitu Inci Karu Zamri bin Othman dan juga pensyarah penyelia saya yaitu Inci Roslan bin Matpia. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian yang telah saya jalankan. Tajuk pembentangan saya adalah meningkatkan kemahiran menulis untuk membezakan huruf kecil B dan D dalam kalangan murid pemulihan menggunakan body kit. Di kandungan ini saya telah mengkompilasikan beberapa aspek, yaitu pertama, pendahuluan, fokus kajian, objektif, dan soalan kajian, peserta kajian, pelaksanaan kajian, dapatan kajian, refleksi, dan cadangan tindakan susulan. Bagi pendahuluan, pendidikan pemulihan merupakan suatu bentuk tindakan yang dijalankan untuk membantu murid yang mengalami masalah kesukaran dalam 3M. 3M tersebut adalah membaca, menulis, dan mengira. Robia pada tahun 1997 berkata, amalan dalam pengajaran pendidikan pemulihan di Malaysia ialah dengan mengeluarkan murid-murid pemulihan daripada kelas perdana ketika subjek matematik dan juga bahasa Melayu. Antara masalah murid pemulihan yang sering berlaku adalah menulis huruf kecil B dan D. Masalah ini disebabkan tahap motor halus murid tersebut masih rendah. Henderson dan Peoski pada tahun 2006 mengatakan pembangunan kemahiran motor yang halus pada zaman kanak-kanak awal membolehkan mereka meneroka, bermain, dan memanipulasi objek atau alat dalam aktiviti harian mereka. Oleh itu, perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran PDP haruslah dijalankan dengan teliti supaya masalah murid dapat diatasi. Menurut Ismail 2002, aspek yang paling dititik beratkan dalam merancang aktiviti PDP adalah kesesuaian dan keberkesanannya kepada murid. Dalam kajian ini terdapat dua fokus kajian, yaitu pertama, mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran menulis murid pemulihan dalam membezakan huruf kecil B dan D. Yang kedua, meningkatkan tahap penguasaan kemahiran menulis murid pemulihan dalam membezakan huruf kecil B dan D menggunakan body kit. Terdapat 6 faktor fokus kajian, yaitu pertama, kebolehtadbiran. Kajian ini mudah diuji dan juga ditadbir, dan dijalankan dalam bilik pemulihan. Bahan yang digunakan juga mudah diakses secara offline. Bagi aspek kepentingan, murid dapat menulis perkataan yang melibatkan huruf kecil B dan D. Dan bagi aspek kebolehgunaan, ia boleh digunakan oleh murid pemulihan dan juga murid yang mempunyai masalah huruf kecil B dan D. Dalam aspek kawalan, intervensi dijalankan mengikut persetujuan guru pemulihan dan guru perdana. Aspek kolaborasi ini melibatkan beberapa pihak, yaitu pertama pihak sekolah karena membenarkan pengkaji membuat kajian ini. Dan yang kedua, guru pembimbing dan pensyarah penyelia karena telah membimbing pengkaji dalam segala aspek. Yang ketiga, murid-murid karena telah bersetuju menjadi peserta kajian. Aspek terakhir adalah kerelevanan kepada sekolah, yang bermaksud dapat membantu murid-murid dalam sekolah tersebut dalam menguasai kemahiran asas menulis untuk membezakan huruf kecil B dan D. Objektif dan soalan kajian yang pertama adalah menambah baik kualiti amalan pedagogi pengkaji untuk mengajar kemahiran menulis untuk membezakan huruf kecil B dan D dalam kalangan murid pemulihan menggunakan intervensi body kit. Soalan kepada objektif ini adalah, adakah pengkaji dapat menambah baik kualiti amalan pedagogi pengkaji untuk mengajar kemahiran menulis untuk membezakan huruf kecil B dan D dalam kalangan murid pemulihan menggunakan intervensi body kit?
Objektif dan soalan yang kedua adalah meningkatkan tahap penguasaan kemahiran menulis untuk membezakan huruf kecil B dan D dalam kalangan murid pemulihan menggunakan intervensi body kit. Soalan kepada objektif tersebut adalah, adakah tahap penguasaan kemahiran menulis untuk membezakan huruf kecil B dan D dalam kalangan murid pemulihan dapat ditingkatkan menggunakan intervensi body kit. Peserta kajian, pengkaji telah memilih 2 peserta kajian yang berumur 8 tahun dan juga merupakan murid pemulihan. 2 peserta kajian ini dipilih berdasarkan hasil ujian diagnostik dan analisis lembaran kerja lalu. Pengkaji telah menggunakan model kajian, model Chemis dan McTaggart yang telah dilaksanakan pada tahun 1988. Fase pertama yang terlibat adalah merancang, kedua bertindak, ketiga memerhati, dan keempat mereflek. Model ini mengandungi 2 gegelung, dan jika gegelung pertama tidak berjaya, gegelung kedua akan digunakan. Ini merupakan certagan pelaksanaan kajian pengkaji, yaitu pada minggu pertama dan kedua, pengkaji mengenal pasti permasalahan, dan pada minggu ketiga dan keempat, tinjauan data awal dilaksanakan. Pengkaji telah merancang pelan tindakan pada minggu kelima hingga minggu ke-7, dan telah melaksanakannya pada minggu ke-8 hingga minggu ke-9. Pengkaji telah menganalisis data pada minggu ke-10 dan ke-11 dan membuat refleksi pada minggu ke-11 dan hingga ke-12. Penulisan laporan telah dijalankan sepanjang minggu ke-9 hingga minggu ke-12. Fase pertama adalah mengenal pasti permasalahan. Fase ini dilakukan pada praktikum fase kedua, dan masalah yang dikenal pasti oleh pengkaji adalah murid tidak dapat membezakan huruf kecil B dan D. Murid juga tidak lancar menulis karena keliru bentuk huruf kecil B dan D tersebut. Dalam tinjauan data awal, ini dilaksanakan untuk menentukan sama ada murid tersebut masih mempunyai masalah menulis untuk membezakan huruf B dan D. Tinjauan data awal ini menggunakan kaidah ujian diagnostik dan analisis lembaran kerja lalu untuk menentukan peserta kajian yang sesuai. Ini merupakan hasil lembaran kerja lalu murid. Langkah seterusnya adalah merancang pelan tindakan. Pengkaji telah mencari intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah murid. Oleh itu, pengkaji telah mencipta body kit yang mengintegrasikan antara 2 bahan, yaitu pertama, aplikasi PowerPoint dan tanda liat. Body kit ini terdiri daripada 4 komponen, yaitu pertama, tanda liat atau clay, clayboard, CD-ROOM, dan juga whiteboard. Ini merupakan intervensi yang digunakan oleh pengkaji. Ia merupakan file yang berbentuk berwarna-warni, dan semua keempat komponen tersebut berada dalam file itu dan mudah dibawa kemana-mana saja. Ini merupakan anggaran perbelanjaan dalam menghasilkan bahan tersebut, yaitu berjumlah Rp33,90. Muhammad Razi pada tahun 2011 mengatakan pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa menggunakan komputer menjadikan pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik, bermakna, dan produktif. Hal ini mengukuhkan kenapa pengkaji menggunakan slide PowerPoint sebagai antara bahan dalam body kit. Seterusnya, pengkaji turut menggunakan tanah liat karena menurut Sumanto 2005, tanah liat dapat menjadikan suatu pengajaran menjadi lebih efektif karena tanah liat merupakan bahan yang disukai oleh kanak-kanak. Pengkaji juga turut menggunakan data berbentuk kualitatif
Menurut LRG, Mills, dan E. Asian 2009, pengkaji yang menggunakan penyelidikan kualitatif dapat memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam dan data yang dianalisis bersifat bukan numerik. Kaidah yang digunakan oleh pengkaji adalah 3, pemerhatian, temu bual, dan analisis dokumen. Menurut Meriam 2002, ketiga-tiga kaidah tersebut membentuk triangulasi yang boleh meningkatkan kepercayaan dalam suatu kajian kualitatif. Ini merupakan triangulasi data yang melibatkan ketiga-tiga kaidah tersebut. Pengkaji turut merancang tarikh dan masa yang sesuai untuk melaksanakan intervensi. Pengkaji telah melaksanakan 5 kali sesi yang berjalan selama 30 menit pada setiap sesi. Dalam melaksanakan pelan tindakan yang telah dirancang, pengkaji telah menjalankannya ketika menjalani internship. Terdapat 5 sesi tindakan yang berlangsung selama 2 minggu. Pengkaji telah menggunakan 5 instrumen, yaitu temu bual separa berstruktur, nota lapangan, ujian pra dan ujian pasca, lembaran kerja, dan senarai semak. Seterusnya, pengkaji membuat refleksi untuk meningkatkan nilai-nilai kendiri yang perlu ada dalam diri sebagai seorang bakal pendidik. Seterusnya, pengkaji melakukan penambahbaikan supaya dapat meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Dalam aspek penulisan laporan, hal ini merangkumi 5 bab dalam kajian tindakan, dan pencara penyelia sentiasa membimbing dari semasa ke semasa. Dalam aspek tepatan kajian, terdapat 3 instrumen yang menjawab persoalan pertama. Adakah pengkaji dapat menambah baik kualiti amalan pedagogi pengkaji untuk mengajar kemahiran menulis untuk membiasakan huruf kecil B dan D dalam kalangan murid pemulihan menggunakan intervensi body kit? Instrumen yang pertama adalah nota lapangan. Pengkaji telah menggunakan 3 tema, yaitu pertama, afektif, tingkah laku, dan menguasai. Tema pertama telah dikenal pasti pada 2 sesi yang pertama, yaitu peserta kajian pertama dan peserta kajian kedua teruja dan tertanya-tanya akan fungsi body kit tersebut pada sesi pertama. Dan pada sesi kedua, peserta kajian pertama dan peserta kajian kedua menzahirkan rasa gembira karena diberi peluang menggunakan body kit. Tema yang kedua telah dikenal pasti pada sesi ketiga dan keempat, yaitu tingkah laku semasa menulis. Pada sesi ketiga, peserta kajian pertama dan peserta kajian kedua mengambil masa yang lama dalam menggunakan body kit dan tidak dapat membentuk huruf dengan tepat. Namun, pada sesi seterusnya, peserta kajian 1 dan peserta kajian kedua semakin selesa menggunakan body kit tersebut. Kedua-dua peserta kajian berjaya menulis huruf dengan betul, namun peserta kajian kedua mengambil masa yang lama berbanding peserta kajian pertama. Dan pada sesi terakhir, tema ketiga telah dikenal pasti, yaitu menguasai. Peserta kajian pertama dan peserta kajian kedua yakin terhadap hasil jawaban yang diberikan walaupun tidak menggunakan body kit. Dan pada sesi terakhir, kedua-dua peserta kajian mendapat marka penuh. Instrumen seterusnya adalah temu bual separa berstruktur. Terdapat empat kode temu bual, yaitu pertama, ciri-ciri fisikal, kedua, keberkesanan, ketiga, perasaan, dan keempat, menyukai. Pada soalan temu bual yang pertama, apakah kelebihan body kit? Dan pengkaji telah mendapati tema pertama, yaitu ciri-ciri fisikal,
Peserta kajian pertama mengatakan dia dapat mengenal huruf B dan D dengan senang, dan peserta kajian kedua dapat mengatakan senang dia hendak menulis dua huruf tersebut. Dan bagi soalan seterusnya, adakah body kit dapat membantu meningkatkan kemahiran menulis untuk membezakan huruf kecil B dan D? Dan pengkaji telah mendapati tema kedua, yaitu keberkesanan. Hal ini dapat dibuktikan karena peserta kajian pertama mengatakan dia sudah tahu untuk membezakan dua huruf tersebut, manakala peserta kajian kedua mengatakan dia sudah dapat mengingat apa beza dua huruf tersebut. Bagi soalan seterusnya, apakah perasaan yang dialami ketika menggunakan body kit? Kenapa? Tema ketiga telah dikenal pasti dalam soalan ini, yaitu perasaan. Buktinya, peserta kajian pertama mengatakan best cikgu, dan peserta kajian kedua mengatakan seronok. Dan bagi soalan terakhir, adakah kamu suka mempelajari kemahiran menulis huruf kecil B dan D ketika menggunakan body kit? Mengapa? Dan dalam soalan ini, tema keempat telah dikenal pasti, yaitu menyukai. Peserta kajian pertama mengatakan suka cikgu, dan peserta kajian kedua turut mengatakan hal yang sama. Bagi persoalan yang kedua dalam dapatan kajian ini adalah, adakah tahap penguasaan kemahiran menulis untuk membiasakan huruf kecil B dan D dapat dalam kalangan murid pemulihan dapat ditingkatkan menggunakan intervensi body kit? Instrumen ujian pra dan ujian pasca telah digunakan, dan ujian pra dan ujian pasca ini menggunakan soalan yang sama. Hal ini dilaksanakan untuk menilai peningkatan tahap peserta kajian dalam kemahiran tersebut. Peserta kajian pertama mendapat marka sebanyak 31% bersamaan dengan grade D pada ujian pra. Namun, keputusannya meningkat kepada marka penuh, yaitu 100% bersamaan dengan grade E pada ujian pasca. Bagi peserta kajian kedua, ujian pra-nya mendapat marka 25% bersamaan dengan grade D. Namun, pada ujian pasca, dia turut mendapat marka penuh sebanyak 100% dengan bersamaan grade E. Pada sebelah kanan, menunjukkan perbedaan marka ujian pra dan ujian pasca bagi kedua-dua peserta kajian dalam bentuk graf bar. Instrumen lembaran kerja turut dilakukan. Pengkaji telah melaksanakan 4 sesi lembaran kerja dan menggunakan bentuk soalan yang sama, namun soalannya yang berbeda. Kita dapat lihat bahwa marka bagi peserta kajian pertama dan peserta kajian kedua semakin meningkat dari semasa ke semasa, sehingga mendapat marka penuh pada lembaran kerja 4. Dan kita dapat lihat melalui graf bar ini bahwa bagi kedua-dua peserta kajian tersebut, markanya semakin meningkat dan sehingga mendapat marka penuh pada lembaran kerja yang keempat. Pengkaji turut menggunakan senarai semak. Senarai semak telah dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi kedua dan sesi kelima. Pada sesi kedua, peserta kajian 1 dan peserta kajian kedua masih kekok mengendalikan body kit tersebut. Selain itu, peserta kajian pertama dan kedua mengambil masa yang lama untuk membezakan huruf kecil B dan D menggunakan intervensi tersebut. Samping itu, peserta kajian pertama hanya dapat menjawab 3 daripada 6 soalan, dan peserta kajian kedua hanya berjaya menjawab 2 daripada 6 soalan yang berkaitan huruf kecil B dan D. Jelaslah pada sesi kedua, penggunaan body kit
masih belum dikuasai sepenuhnya oleh kedua-dua peserta kajian. Pada sesi kelima, body kit sudah mudah dikendalikan oleh peserta kajian, dan kedua-dua mereka selesa menggunakannya untuk membiasakan huruf kecil B dan D. Peserta kajian pertama dapat menjawab markah penuh, dan peserta kajian kedua juga dapat menjawab markah penuh yang berkaitan dengan huruf kecil B dan D. Ini merupakan jadwal jumlah kekerapan ya dalam senarai semak, yaitu pada sesi kedua tiada kekerapan ya, dan pada sesi kelima semuanya mendapat kekerapan ya. Dalam aspek refleksi, pengkaji telah membuat analisis penambahbaikan terhadap diri sendiri agar dapat membuat tindakan seterusnya dengan lebih berkesan. Pengkaji turut memperoleh banyak pengalaman yang boleh digunakan ketika menjadi bakal pendidik kelak. Terdapat 3 kekuatan dalam kajian ini, yaitu menggalakkan pembelajaran interaktif. Hal ini selaras dengan matlamat kerajaan yang menginginkan murid dapat mempunyai kemahiran dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Buktinya, pengkaji telah menggunakan aplikasi PowerPoint dalam penggunaan pembelajaran interaktif. Hal ini selaras dengan evolusi pendidikan di negara Malaysia. Seterusnya, motivasi murid dapat ditingkatkan. Sikap positif dan makin yakin ketika menulis huruf kecil B dan D dapat dipupuk dalam diri murid, sekaligus menjadikan murid lebih gembira dan suka datang ke sekolah. Yang ketiga, pemilihan bahan PDP yang bervariasi. Intervensi body kit boleh ditambah menjadi bahan bantu kepada masalah berkaitan dengan huruf kecil B dan D, dan tidak hanya terikat kepada bahan tradisional sahaja, seperti penggunaan lembaran kerja. Seterusnya, kelemahan kajian. Yang pertama, masa pelaksanaan yang singkat. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekangan masa yang dihadapi oleh pengkaji, dan dapatan menjadi lebih tepat jika masa pelaksanaan dipanjangkan. Kedua, jumlah peserta kajian yang sedikit. Pengkaji boleh menjadikan peserta kajian kepada 5 orang, dan kesahan akan meningkat. Seterusnya, aspek cadangan tindakan susulan. Pertama, penggunaan body kit boleh dilakukan oleh murid lain, yaitu murid tahun 1. Murid tersebut dapat memperbaiki kemahiran menulis huruf kecil B dan D, dan guru bahasa Melayu boleh menggunakan bahan ini mengikut kreativitinya. Kedua, memberi kursus kepada rekan guru. Pengkaji boleh memberi kursus tentang cara penggunaan dan pelaksanaan bahan bantu body kit tersebut. Kursus tersebut boleh dilakukan secara online supaya tidak terhad kepada guru-guru di kawasan pengkaji sahaja. Yang ketiga, promosi secara atas talian ataupun online. Bahan ini boleh digunakan oleh ibu bapa dalam membantu anak-anak yang mengalami masalah membezakan huruf kecil B dan D, dan brosur disertakan dalam kit ini supaya mudah dikendalikan oleh sesiapa yang membelinya, dan pembelajaran dapat diteruskan dari sekolah hingga ke rumah. Ini merupakan rujukan daripada pengkaji, dan ini merupakan dokumentasi yang dilaksanakan oleh pengkaji ketika menjalankan pengajaran menggunakan body kit. Sekian dan terima kasih.